Jom kita mula. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu, hari ni kita ada pelajar baru, Afiq Aiman. Afiq Iman ya. Okey, Afiq Iman boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Iman, boleh panggil Afiq je. Okey, Afiq, boleh on camera ke? Sekejap. Alamak. Tak bersedia. Tak apa, nanti next time kena ataupun sekejap lagi ke, sebab awak kan pelajar baru, cikgu tak kenal. Tak apa, nanti kalau awak bersedia boleh on lah. Nanti awak maklumkan dekat cikgu. Cikgu teruskan dulu ya. Okey. Ataupun boleh sekarang Afiq? Belum? Belum lagi lah. Okey. Okey, kita lihat yang kita nak belajar hari ni. Kalau awak baru masuk, cikgu tak pastilah, tak apa, awak go terus saja ya. Nanti kalau rasa tak boleh, nanti boleh kena ulang dari depan lah, sebab hari ni kita dah masuk penyelesaian masalah. Of course lah dia macam tinggi sikit lah daripada kalau awak rasa susah nak ikut ke apa, tak apa. InsyaAllah boleh, tapi go through lah slow-slow. Nanti kalau tak boleh juga, nanti awak reverse lah yang belakang-belakang. Nanti cikgu akan share video cikgu yang sebelum-sebelum ini. Okey. Untuk penyelesaian masalah, kita akan lihat dulu standard pembelajaran kita hari ini. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, cosinus dan tangent. Kita nak buat penyelesaian masalah. Okey, untuk penyelesaian masalah, awak still kena ingat yang kita belajar sebelum cuti, yang sukuan 1 semua positif, sukuan 2. Okey, tak apa, cikgu tunjuk dulu kat sini Okey, ini yang kita belajar minggu sebelum cuti. Ini adalah satu bulatan unit. Dalam satu bulatan unit dia akan bahagi kepada 4 sukuan. Ini adalah sukuan 1, sukuan 2, sukuan ketiga dan sukuan yang keempat. Okey, untuk sukuan 1 daripada 0 darjah hingga 90 darjah, 90 hingga 180 darjah sukuan yang kedua, 180 hingga 270 sukuan yang ketiga, dan 270 hingga 360 dia adalah sukuan yang keempat. Okey, untuk sukuan yang pertama semua positif. Semua means sin, cos dan tangent adalah positif, positif, positif. Okey, untuk sukuan yang kedua, yang positif hanyalah sin. Cos dengan tangent akan negatif. Okey, untuk sukuan ketiga, yang positif hanyalah tangent, sin dengan cos akan negatif, dan sukuan yang keempat adalah cos sahaja yang positif, sin dengan tangent akan negatif. Okey, benda ni semua ni kita akan still apply. Okey, dan yang kedua adalah kita akan gunakan calculator lah seperti biasa. Jadi kita lihat dulu contoh 7. Okey, untuk contoh 7, kalau cikgu laju atau tak faham boleh interrupt cikgu boleh raise hand, boleh terus tanya Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, cosinus dan tangent? Okey, contoh 7, dalam raja di sebelah QRS ialah garis lurus, diberi QS 8, okey, QS, maksudnya dari Q ke S ni 8. Dan kita nampak ada simbol tanda 2, 2 ni bermaksud sama, simbol sama. Maksudnya R ni adalah titik tengah. Dia membahagi 8 panjang RS ni kepada 2 bahagian yang sama. Of course kita akan dapat di sini adalah 4, ini adalah 4. Okey, seterusnya QR sama dengan RS sebab dia dah cakap tadi. Hitung cos X. Awak pun nampak, kalau dia kata cos X, awak pun cari mana X. Oh, dalam ni mana X? Oh, ini adalah X. Okey, so apabila ini X, kita nak cos X. Okey, apabila awak nak cari sin, cos atau tangent, mesti dalam segitiga bersudut tegak. Tapi sekarang awak lihat dia berada dalam ke luar? Dalam ke luar segitiga X ni? Luar ke? Ya, luar. Dia berada di bahagian luar. Jadi kalau nak cari sin, cos, tangent mesti berada di bahagian dalam. Jadi awak kena cari sudut dalam yang setara. So yang setara dia adalah awak sambung je kat sini. Oh, ini adalah sudut X yang setara. Okey. Tetapi sebelum kita teruskan cari, kita dah tahu ini setara, kita nak tentu dia positif ke negatif. Macam mana nak tentu dia positif atau negatif?
Awak kena lihat. Kalau sudut macam ni, adakah dia melebihi 270 darjah? Lebih atau kurang dari 270? 270 darjah. Lebih atau kurang? Sudut X ni, sudut X yang luar ni. Awak boleh tulis dekat chat dia, lebih atau kurang? Lebih 270 atau kurang daripada 270? Okey, awak tengok macam ni sebelum ni masa awak tingkat 1 ke 2 mungkin awak dah belajar jenis-jenis sudut kan. Maksud cikgu adalah kalau sudut dia dia bagi seperti ini. Dia bagi seperti ini. Ini adalah sudut tirus. So kalau sudut tirus ni of course dia adalah dalam sukuan 1. Maksudnya sudut ini kurang dari 90 darjah. So kalau kurang 90 dia adalah dalam sukuan 1. Walaupun dia lukis macam ni, walaupun dia lukis seperti ni, walaupun dia lukis seperti ni, asalkan awak nampak dia sudut dari sini ke sini ataupun dari sini ke sini adalah kurang dari 90 darjah. Dia dalam sukuan 1. Okey, yang kedua, kalau dia bagi bentuk macam ni, macam ni. Okey, awak rasa ini sukuan yang ke berapa? Boleh tulis dekat message. Sukuan yang ke berapa? Sukuan yang keberapa ni Azri? Oh, Zamarul sukuan ketiga. Azri sukuan yang kedua. Ya betul Azri sukuan yang kedua. Zamarul kalau sukuan yang ketiga dia macam ni. Ini sukuan yang kedua. Kalau sukuan yang ketiga dia akan melebihi satu garis lurus. Maksudnya mungkin cikgu boleh lukis juga macam ni tapi sudut ni. Ini adalah sukuan yang ketiga. Ini adalah sukuan yang ketiga. Dia boleh lukis dekat mana-mana tapi awak akan nampak sudut ini melebihi satu garis lurus. Maksudnya ini adalah 180 darjah dan ini adalah mungkin beberapa lah tapi dia still kurang daripada 270. Tetapi kalau dia bagi sudut seperti sudut ni, ini adalah melebihi 270. Kenapa cikgu kata melebihi 270? Sebab kalau awak andaikan ni satu garis kan, awak andaikan dia satu garis, ini dah 180. Okey, lepas tu 180. Ini dah 90. Ini 90, ini 90, ini adalah 270. So ada lagi ekstra, maksudnya dia adalah melebihi 270 dan untuk sudut X ini dia adalah dalam sukuan yang keempat. Sekejap cikgu nak ambil pemadam. Oh ya Allah, pemadam pun masih lagi dalam. Okey. So boleh faham ke? Azri, Zamaru, Haris, Afiq, boleh faham ke macam mana nak tentukan sukuan? Okey, alhamdulillah Azri boleh. Yang lain boleh Hari boleh Haris? Boleh. Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, so sekarang hari ni semua lelaki kelas hari ni. Mus hari ni tak sihat. So nantilah cikgu nak call dia kenapa, apa masalah dia, cikgu tak pasti, cuma cikgu tahu dia tak sihat je. Awak tahu ke Mus kenapa dia tak sihat? Tahu cikgu. Tahu Dia kata bukan, dia kata mata dia silau sejak cuti ni. Oh, dia silau. Kena kecek mata tu. Dia kata dia kena rehat. Rasa tapi kedai cermin mata dah buka ke sekarang Buka kot. Memang kalau selalu menghadap gadget memang mata. Anak-anak cikgu pun semua pergi buat tambah power untuk silau. Dan kena beli yang ada filter untuk UV tu.
Yelah terpaksa kan sekarang nak buat macam mana. Awak-awak pun semua pandai-pandailah jaga mata pastikan jangan tengok phone dalam gelap. Kalau boleh kurangkanlah. Cikgu pun tak nak buat kelas lama-lama sebab cikgu faham. Awak pun ada banyak kelas lain lagi. Oh, Aiman Zaid. Selamat datang Aiman. Bagus. Okey, teruskan Aiman. Sekarang cikgu terangkan buku teks muka surat 182 Aiman. Boleh buka buku teks muka surat 182. Okey, cikgu teruskan tadi. Apabila kita dah tahu dia adalah sukuan yang keempat, awak kena relate balik dengan yang kita belajar tadi. Dalam sukuan yang keempat, kalau soalan dia tanya cos sukuan yang keempat adalah positif. Cos sukuan yang keempat adalah positif. That's why jawapan dia adalah positif. Jadi, apa yang perlu awak buat adalah, okey, untuk A. Jadi kita dah tahu dia adalah positif. So positif tak payah tanda apa-apalah. Maksudnya kalau ada negatif awak kena tandalah negatif atau tolak di hadapan. Kalau positif tak payah letak. Kita dah tahu dia positif dan kita dah tahu sudut sukuan dia adalah yang ni. Okey, jadi kita akan lihatlah sin, cos, tangent. Yang ni memang semua orang kena hafal. Maksudnya kalau sin, cikgu tunjuk kat sini Okey, sin. Okey, sin awak kena ingat so. Ingat lagi tak so? Maksudnya sin sama dengan opposite atau setentang per dengan hypotenuse. Okey, kalau cos. Okey, cah. C-A-H. Maksudnya cos sama dengan opposite per hypotenuse. Adjacent ataupun sebelahan per dengan hypotenuse. Okey, dan satu lagi adalah tangent adalah tua. Awak kena ingatlah so, ca, tua. Ataupun dalam bahasa Melayu ada, cikgu pun tak sempat nak survey okey, siapa yang ingat dalam bahasa Melayu punya? Okey, kalau dalam tangent opposite atau setentang per dengan adjacent atau sebelahan. Sebelah, setentang. Okey, semua ini awak memang kena ingat. Tapi kalau hari ni awak belum lagi ingat, awak boleh hafal lah. So, ca, tua. Ataupun awak boleh bina sendiri cara untuk awak mengingat sini adalah setentang per dengan hypotenuse. Cos ni adalah sebelahan per hypotenuse. Tangent ni adalah setentang per sebelahan. Okey. Semua-semua ni awak tak nak guna terms ini pun boleh asalkan awak ingatlah sin apa, cos apa, tangent apa. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat oleh kerana soalan dia tanya cos, maksudnya kita akan guna cah. Cah. So untuk dapat cah kita dah tahu sebelahan per dengan hypotenuse. So dalam ini kalau ini adalah sudut, ini adalah apa ni? A ke O? Sebelah ke setentang? Sebelah ke setentang yang ni? QR ni. Ini sudut dia. Sebelah ke setentang? Setentang cikgu. Ya betul, setentang ataupun O opposite, setentang. Okey. X R. Apa ni? IR cikgu dah letak contoh apa ni? P. Okey, PR, PQ. PQ ni adalah oleh kerana ini adalah setentang atau opposite, of course lah ini adalah sebelahan ataupun adjacent dan sisi PR ni yang paling panjang ini memang hypotenuse lah. Awak kena ingat hypotenuse adalah sisi yang paling panjang. Okey, so kita dah ada A, kita dah ada O. Jadi kita dah tahu cah it mean A per H. So ini adalah A, ini adalah H. A, ini adalah H. Okey, so dia macam banyak step sedikit lah. So untuk H ini nilai dia tiada. So macam mana kita nak cari nilai H? So awak kena guna teorem Pythagoras. Maksudnya awak akan cari untuk dapat PR, cikgu contoh kat sini je. Sama dengan punca kuasa 2. Kalau awak guna kalkulator, awak kena letak kurungan
3 kuasa 2 ni adalah PQ PQ tambah dengan QR. Jadi 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Ataupun kalau awak ingat, okey, cuba tekan kalkulator dapat berapa. Ataupun siapa tahu jawapan boleh tulis dekat message berapa jawapan PR. Boleh tekan kalkulator Ada yang tak tahu nak tekan kalkulator ke? Semua tahu? Oh, okey. Batrisha, muka surat 182, buku teks. Siapa dapat jawapan panjang PR, awak boleh tulis dekat message. Siapa tak tahu guna kalkulator pun tulis dekat message. Tak tahu guna, nanti cikgu tunjuk macam mana nak guna kalkulator. Oh, okey, bagus Haris. Jawapan dia 5. Zamaru pun dapat 5. Okey. Semua tahu ke? Ada yang tak tahu kan macam mana nak cari 5? Cikgu harap semua tahu. Tak tahu nanti tanya lagi cikgu boleh tanya. Okey. So kita akan dapat 5. So kita dah dapat kat sini 5. Okey. So apabila awak dah dapat panjang PR ni adalah 5, barulah kita boleh dapat jawab soalan A. So soalan A adalah, dia adalah cos. Cos tadi kita dah dapat dia adalah sukuan yang keempat positif. Dan positif awak dah tahu char. Maksudnya cos sama dengan A per dengan hypotenuse. Jadi kita dah ada cos X sama dengan A adalah 3. So awak tulis 3 per dengan hypotenuse. Hypotenuse adalah 5. That's why jawapan dia adalah 3/5. Itu je. Nak cari jawapan senang tapi step untuk dapat jawapan tu kira awak kena lalu beberapa step. Ingat step pertama adalah awak kena tentukan dia sukuan. Okey, cikgu tulis kat sini Step yang pertama sukuan. Okey, step yang kedua adalah awak kena tentukan trigo, sudut ataupun trigo lah. Trigo ni means kita nak kalau dia bagi cos, awak kena tahulah cos itu apa. Kalau dia bagi tangent, awak tahu itu tangent tu apa tangent tua. Kalau cos, char. Lepas tu boleh cari je. Okey. Tapi untuk dapat trigo ni awak kena tengoklah, kena cari sisi, kena buat pengiraan dan sebagainya. Okey, kita lihat soalan B. Okey, untuk soalan B, tangent Y. Okey, dia tulis tangent Y. Oleh kerana tangent, awak pun tengok. Oleh kerana tangent Y, awak pun tengok mana Y. Oh, dalam ni ini X, oh ini Y. Okey, awak pun tengok Y. Y ini sukuan yang keberapa? Y? Y sukuan yang keberapa? Sukuan 1, sukuan 2, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okey, bagus Azri sukuan yang kedua. Zamarul sukuan kedua. Okey, so sukuan yang kedua. Sekarang kita lihat tangent. Tangent dalam sukuan yang kedua positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif. Ya, bagus. Negatif. Sebab tangent dia hanya positif dalam sukuan ketiga atau sukuan yang pertama sahaja. Jadi dia negatif. That's why awak terus letak negatif siap-siap dekat jawapan. Letak terus negatif. Negatif apa? Negatif tangent. So kita akan refer yang tadi. Tangent adalah tua. Maksudnya negatif tangent tua adalah O per A. Jadi jawapan dia adalah awak letak je negatif. Dalam segitiga tadi, tadi kita akan buat Y
Tadi kita buat X kat sini, betul tak? Okey, oleh kerana kita cari Y, sudut yang setara untuk Y ini dalam segitiga ni adalah yang ni, awak lengkapkan dia. So apabila sudut berada di sini, O dengan A akan berubah. H tidak berubah, hypotenuse tidak berubah, tapi O dengan A akan berubah. Kenapa dia berubah? Sebab O ini dia menyentuh sudut. Nampak tak? Ini sudut, ini garis. So dia dah tak jadi O, dia dah jadi A atau sebelah. Sebelah ni yang bersentuh yang berada di sebelah awak boleh sentuh dia. Tapi yang berhadapan tak pasti boleh sentuh atau tidak. So yang berhadapan ataupun opposite adalah PQ. So ini adalah O. Jadi untuk jawab ini kita dah tahu O. Mana O? O adalah 3. Jadi awak letak 3 per A. Mana A? A adalah 4. Jadi awak letak 4. That's why jawapan dia adalah negatif 3 per 4. Senang je nak jawab. Kalau semua maklumat dah ada, awak ingat sahaja source jatua terus dapat jawapan. Negatif 3 per 4. Okey, boleh tak? Awak boleh refer je dalam buku teks ni pun ada penerangan yang detail. Tapi kalau awak rasa susah, awak follow je step cikgu cakap tadi awak hanya terus ingat yang pertama adalah awak kena tentukan sukuan mana sudut tu. Yang pertama adalah awak kena tahu sudut tu berada di mana kan. Tentukan sukuan. Lepas tu kena cek trigo dia. Tentu sukuan ni untuk tentu positif atau negatif. Okey, kita lihat dalam buku. Okey, kita lihat dalam buku praktis strategi kita. Lupa cikgu nak cakap tadi, Afiq. Buku ni harga dia, cikgu tak ingat lah RM9 ke RM10 cikgu cakap berapa hari tu Azri, berapa buku ni Azri? Harga dia cikgu tak ingat. Ke RM5? Buku ni. 5, tak silap saya 5. Cikgu bagi diskaun RM5. Okey, tengok dalam minggu depan cikgu akan pergi sekolah Afiq. Cikgu akan pergi sekolah. Mungkin dalam minggu depan lah. Nanti awak ambil kat rumah cikgu lah. Cikgu rasa kan lebih dekat, betul tak Afiq? Boleh. Harga dia RM5. Okey, boleh. Harga dia RM5. Okey, minggu depan cikgu maklumkan bila boleh ambil. Nanti awak boleh drive through je dekat lift. Nanti cikgu tunggu dekat lift. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang awak lihat buku ini pada muka surat 105. Okey, muka surat 105. Okey, kita akan lihat contoh yang diberi. Okey, kita akan lihat contoh. Cikgu tak nak terangkan dekat soalan lagi sebab kalau cikgu terus terangkan dekat soalan nanti awak kurang soalan yang awak boleh cuba. Okey, kita lihat dulu contoh. Dalam raja di sebelah, BCD ialah garis lurus. Cari nilai. Yang pertama adalah sin theta. Jadi langkah yang pertama adalah awak kena tengok theta ini berada dalam sukuan yang keberapa. Sukuan yang keberapa theta? Sukuan 1, 2, 3, 4. Sukuan keberapa ni theta? Kita nak tentu positif negatif mesti tahu sukuan kan? Sukuan yang keberapa theta? Okey, adakah dia melebihi 180 darjah? Tidak. Adakah dia melebihi 90 darjah? Ya. So dia lebih 90 tapi kurang daripada melebihi 90 tapi kurang daripada 180 darjah. So dia adalah sukuan yang kedua. So sukuan yang kedua. Cikgu tak nampak gambar raja sukuan yang kedua. Okey, so kalau sukuan yang kedua kalau sukuan yang kedua sin sukuan yang kedua adalah positif. So awak tak perlu tanda apa-apa lah kat sini dekat jawapan sebab dia memang already
positif. Okey, seterusnya kita nak kira, awak akan lihat sudut yang setara dia adalah sudut ni. Okey, sudut yang setara ni. Okey, sekarang kita akan tentukan OAH. So yang paling panjang automatik ini adalah H. Okey, ini adalah H. Okey. Sekarang kita nak tentu O dengan A. Senang je. O ni opposite setentang. Setentang ni tak bersentuh. So inilah yang tak sentuh dengan sudut. So yang ni adalah A sebab dia bersentuh dengan sudut. Okey. So apabila kita dah ada OAH ni, kita akan lihat sin. Sin adalah so. Awak kena ingatlah so catua tu kena ingat. Okey, so kita terus dapatlah jawapan dia iaitu okey, kita nak soalan dia adalah sin theta. Sin. Okey, jadi kita dah tahu O per H. O kita adalah 4. Jadi jawapan dia adalah 4 per dengan H. Adalah hypotenuse ni. Okey, ini adalah 4, ini adalah 3. Dia sebenarnya kalau awak hafal, dia memang 3, 4, 5 Dia memang 3, 4, 5. Dengan syarat ini adalah bersudut tegak. So ini 3, ini 4, memang ini 5 lah sebenarnya ya. Tapi kalau awak nak buat pengiraan, kita akan follow pengiraan tadi iaitu untuk dapat CA ni, okey CA ataupun AC sama dengan punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2 tutup kurungan. Jadi awak kalau awak tekan kalkulator memang akan dapat 5. Tapi awak boleh hafal je lah 3, 4, 5 tu memang wajib memang 5. Okey, so kita akan dapat H adalah 5. So settle untuk soalan A. Okey, untuk soalan B. Soalan B dia tanya tangent theta. Okey, tangent. Tangent adalah tua. T O per H. Tua. Tua. Ingat so ca tua. So ca tua. Awak sila hafal. Okey, tua. So O per A. Tapi sebelum awak buat O per A, awak kena tentukan dia positif ke negatif dulu. Nak tentu positif negatif kita pun lihat. Memang kita tahu ini sukuan yang kedua. Sukuan kedua untuk tangent positif ke negatif? Negatif. Ya, negatif. Jadi awak letak siap-siap jawapan dia negatif kat depan. Negatif apa? Negatif O per A. So O di sini adalah 4. Jadi awak letak 4 dan A adalah 3. Jadi negatif 4 per 3 jawapan dia. Itu je. Dua perkara je, dua perkara penting yang awak mesti lalui untuk dapat jawapan. Yang lain-lain tu bergantung kepada keadaan lah. Kalau dia minta awak kira panjang, kena kira guna teorem Pythagoras. Okey, untuk teorem tadi cikgu cakap 3, 4, 5. Dan yang kebiasaan satu lagi adalah 5, 12, 13. Ada dua kan, macam kalau segitiga ni, maksudnya kalau sini 3, sini 4, sini 5 ataupun kadang-kadang sini 3, sini 4, sini 5 ataupun 5, 12, 13. Ini adalah teorem wajib 5, 12, 13 ataupun 5 kat sini, 12 kat sini tapi hypotenuse dia memang adalah 13. Ataupun dia mungkin dibuat dalam bentuk gandaan, maksudnya kalau gandaan ini, kalau kat sini dia darab 2, 3 darab 2, 6, 4 darab 2, 8, 5 darab 2, 10. Ini pun sama, mungkin darab 2, mungkin darab 3 dan sebagainya ya. Maksud ini 10, 12 darab 2, 24, ini 26. Itu adalah yang wajib Dengan syarat ini adalah sudut tegak, ini adalah sudut tegak. Okey, sekarang cikgu nak awak cuba soalan nombor 1. Cuba dulu nombor 1, cikgu beri masa 3 minit. Cuba soalan nombor 1 sekarang. Sekejap ya, cikgu nak pergi tengok anak cikgu sekejap. Dapat tak? Okey, awak cuba soalan nombor 1. Adik, tekan nafas.
Tak, Umi takut telefon tak jadi. Umi takut laptop ada masalah lagi. Okey. Ya, teruskan. Kalau dapat jawapan awak boleh terus tulis dekat message jawapan. Umar, Ya sayang. cikgu jelaskan pasal COVID-19. Oh, subjek apa tu? Bahasa Melayu. Oh, bagus. Cikgu suruh buat apa karangan? Bukan bahasa cerita. Okey. Pergi dengar cikgu cakap dengar datang sini. Dah dapat jawapan, boleh tulis awak tahu tak macam mana nak tulis dalam bentuk pecahan jawapan tahu tak? Guna slash berapa per berapa. Hai, Danish. Amir, kenapa keluar? Okey. Patricia dah dapat jawapan, Patricia? Belum, cikgu. Okey. Cikgu, dia punya age tu 10 kan cikgu? H. Ya betul 10. Dah dapat So, jawapan? dia sekejap. Berapa jawapan dia? Awak boleh tulis, boleh type. 6-10 cikgu. Positif ke negatif? Positif. Sure positif? Ya. Okey, sukuan yang keberapa theta? Sukuan ketiga. Melebihi Sure 180 sukuan ketiga? cikgu. Okey, Ketiga. adakah dia lebih atau kurang dari 270? Lebih. Lebih 270 kan? So kalau lebih dia sukuan ketiga ke? Kalau Keempat lebih, kan? ya, sukuan yang keempat. Ah, So kalau sukuan keempat positif ke negatif? negatif. Afizi dengan Patricia tak apa. Okey, cikgu ulang semula. Tapi tak apa. So jawapan dia memang negatif ya, Azri. Negatif. So negatif, awak dapat berapa tadi? 6? 6-10. Ya, baru betul jawapan awak negatif 6/10. Dan kalau kita kecilkan, kita akan dapat negatif 3/5. Okey, cikgu ulang semula, cikgu terangkan. Okey, langkah yang pertama adalah tadi oleh kerana awak beberapa yang masuk lambat ni macam ni tau. Langkah yang pertama adalah nak jawab soalan ni, awak kena tentukan dulu sukuan. Cara nak tentu sukuan, tadi cikgu contoh kat mana Okey, cara kita nak tentukan sukuan, awak kena tengok bentuk-bentuk. Kalau sukuan yang pertama, dia mestilah antara sudut tersebut mestilah kurang daripada 90 darjah. Itu adalah sukuan yang pertama. Kurang dari 90 darjah. Tapi kalau lebih, maksudnya antara 90 hingga 180. Ni cikgu ada sketch tadi sedikit.
Okey ni. Kalau dia bagi macam ni, ini adalah sukuan yang pertama ni sukuan yang pertama. Awak nampak tak? Kalau dia bagi walaupun macam ni, kalau macam ni mungkin senang awak nampak. Tapi kalau dia bagi macam ni ke, bagi macam ni ke, awak boleh tahu dia adalah kurang dari 90 darjah. So kalau kurang daripada 90 darjah, dia adalah sukuan yang pertama. Okey, awak tengok. Kalau dia bagi sudut ni lebih daripada 90 darjah tapi still kurang dari 270, so dia adalah sukuan yang kedua. Walaupun dia lukis macam ni ataupun kadang-kadang dia buat seperti ni ataupun dia buat seperti ni, macam-macam mana bentuk pun kita tak kisah, asalkan sudut tersebut awak tahu dia adalah lebih 90 kurang daripada 180. Sekejap, awak adakah bunyi gangguan suara? Okey ke? Awak dengar bising tak sebelah cikgu ni? Boleh ke? Okey, sorry rumah cikgu hari ni ada 5 Google Meet. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah sukuan yang kedua. Sukuan ketiga pula, kalau dia bagi melebihi 180 tapi still kurang daripada 270. Mungkin dia bagi macam ni. Ini adalah sukuan yang ketiga. Ataupun mungkin dia bagi macam ni. Ini adalah sukuan ketiga. Okey, lepas tu satu lagi adalah kalau dia bagi awak tengok dia lukis macam sukuan yang pertama. Mungkin dia bagi yang okey, oh macam ni, macam sukuan yang pertama. Tapi sudut yang ditanda tu adalah sebelah luar. So ini adalah sukuan yang keempat. Boleh beza? Dia sukuan yang keempat macam ni. Jadi dah faham bentang cara nak tanda sukuan, barulah kita lihat soalan tadi. So dekat soalan tadi kita lihat semua dia tanya pasal sin theta. So theta ni lah di mana sudut itu terletak. Jadi kita pun lihat mana theta dalam gambar rajah ni. Oh theta kat sini. Ini adalah theta. Ni theta. So ini dia punya sudut. Oh awak dah tahu, oh ini adalah sukuan yang keempat. Theta ni adalah sukuan yang keempat. Barulah kita tengok soalan. Okey, soalan A dia bagi sin theta, sin. Sin dalam sukuan yang keempat positif ke negatif? Sin. Negatif. So awak dah ingat kita akan follow kepada jadual ini, Maksudnya kalau sukuan yang pertama sin, cos, tangent semua positif, sukuan yang kedua hanya sin yang positif, sukuan ketiga hanya tangent yang positif, sukuan keempat hanya cos yang positif. Okey, kalau kita lihat soalan A dia tanya sin sukuan yang kedua. Sekarang kita fokus dekat sukuan yang keempat je. Sebab kita tahu soalan dia bagi sukuan yang keempat theta. Okey, dekat sukuan yang keempat kan dia bagi sin. Oh, sin cos dia positif kan. So of course lah sin adalah negatif. Maksudnya awak jawab terus dekat soalan ini. Oh, ini mesti jawapan untuk kenapa dia? Okey. Oh, awak tahu. Oh, sin sukuan yang keempat. Oh, mesti negatif. Okey, lepas tu awak tengok cos. Cos dalam sukuan yang keempat, tadi kita dah tahu, cos dalam sukuan keempat positif. Oh, so jawapan ni adalah positif. So dah tahu, oh ini negatif, ni positif. Dah settle itu, barulah kita kira. So untuk kira, awak kena lihat. Kita akan cari theta yang setara dalam satu, dia untuk cari sin, cos, tangent mesti dalam segitiga bersudut tegak. Yang silibus awak lah ni cikgu terangkan, mesti dalam segitiga bersudut tegak. Kalau dia bagi ini adalah theta, awak kena cari sudut yang setara untuk theta ni adalah yang ni. So sudut yang setara adalah yang ni. So daripada sini barulah kita akan tentukan di manakah O, mana A, mana H. Setentang
sebelah hypotenuse. So kalau ini sudut, cikgu dah cakap sebelah ni mesti sentuh. Sebelah ni mesti sentuh dengan sudut. So ini sudut kan? So garis ni yang sentuh. So ini adalah kita panggil A. Tapi awak janganlah kata, oh ini pun sentuh cikgu. Tapi ini memang already hypotenuse lah sebab dia adalah sisi yang terpanjang. Hypotenuse adalah sisi yang terpanjang dalam segitiga. Okay, so ini adalah A. So of course lah ini adalah setentang ataupun opposite. So daripada situ kita dah tahu kalau soalan dia tanya sin adalah, okay, sin adalah opposite per dengan hypotenuse. So, ingat tak so? Kalau cos, cah. So C, A, H, cah. Kalau tangent, tua. T, O, A. So, cah, tua. Soalan A dia tanya sin. So, kita akan guna so. That's why apabila kita nak jawab soalan ini, okay. So sin kita dah tahu tadi negatif. Negatif apa? Negatif O per H. O per H. Oh, nampak ke awak? So O di sini adalah, okay, O di sini adalah 6. Jadi awak pun dapat, kita jawab kat sini lah negatif O. O adalah 6. Okay, H. H adalah sini 8, sini 6, sini adalah 10. So 6 per 10. That's why kita akan dapat negatif 6 per 10. Kalau kita kecilkan, kita akan dapat negatif 3 per 5. Itu adalah untuk A. Untuk B pula, cos. Cos adalah kita akan guna cah. A per H. Dan kita dah tahu cos dalam sukuan keempat adalah positif. So tak perlu letak tanda positif, kita tak payah. Dan A per H. A di sini adalah 8. Jadi awak tulis 8. H adalah 10. Kalau kita kecilkan, kita akan dapat 4 per 5. Okey, Batrisha dengan Fizi, part mana ada lagi tak yang awak tertinggal nak faham? Adakah semua part awak faham? Yang lain-lain pun sama boleh mention di sini. Awak jangan risau, kata lah cikgu banyak kali cikgu saya nak tanya, tak apa. Tanya je. Oh tapi kita dah 9.24 lah. Lepas ni awak ada kelas lain kan? Okey, tak apa. Nak tahu awak faham ke tidak? Cuba jawab soalan nombor 2 sekarang. Okey, jawab nombor 2 sekarang. Lepas tu, okey, jawab soalan nombor 2. Kalau dah dapat jawapan, ingat Batrisha, Azri, Fizi. First awak cari dulu X ni kat mana? Cari X. Cari X dalam gambar rajah. Lepas tu tentukan sukuan. Yang tadi cikgu buat tu terus jawapan. Ya betul Fizi. Terus jawapan. Sebab memang semua soalan terus jawapan pun. Cuma kadang-kadang awak kena kira, nak cari panjang sisi tu nak kena kira. Yang penting awak kena ingat asal jadual lah. Kalau ingat asal jadual memang terus jawapan je. Cikgu, yang nombor 2 ni X dia sekuan kedua kan cikgu? Ya betul, X sekuan kedua. So negatif lah kan? Ya betul, negatif. Untuk A
untuk kira awak kena cari hypotenuse Kena cari AC dulu. Sudut setara dah tahu kan kat sini. Ini adalah sudut setara dia. Cari AC dulu. Nak cari AC kena guna teorem Pythagoras macam cikgu ajar tadi. Sebab dia bukan 3, 4, 5, dia bukan 12, 13. So nak cari teorem untuk cari AC ni dapat tak? Siapa dapat AC? Haris dapat tak cari AC? Berapa Haris jawapan? Lagi cikgu cuba buat. Ya. Siapa dapat cari AC tolong tulis dekat mesej berapa jawapan AC awak? Tak tahu cikgu nak terangkan sebelum masa habis. Cikgu kalau nak cari AC tu kena macam ni 24 Guna kuasa teorem 2 lepas tu Pythagoras. tambah tu kan. Okey, yang ni oleh kerana kita nak cari AC yang dia beri 25 ni adalah hypotenuse. Kalau nilai hypotenuse yang diberi awak bukan tambah kita kena tolak. Maksudnya AC punca kuasa 2 hypotenuse ni 25 kuasa 2, awak kena tolak dengan 24 kuasa 2. Kalau tadi kita tambah sebab dua-dua nilai ni dia beri. Dia tak beri hypotenuse. Nilai hypotenuse yang kita nak cari, betul tak? Kita nak cari hypotenuse, kita tambah. Tapi kalau dia dah beri hypotenuse, kita nak cari salah satu sisi, kita kena tolak. Hypotenuse tolak dengan sisi tersebut. Okey, dapat berapa ni? Yes, betul Zamarul dapat 7. Okey, so apabila awak dah dapat 7 ni, ni senang lah. Terus je lah dapat jawapan. Boleh terus A. A tu jawapan apa? Mula dengan negatif, senegatif berapa? A. Okey, kalau ini sudut, 7 ni O ke A? 7. O ke A? Setentang ke sebelah? Ya, O, bagus. Ini adalah O. So of course ini adalah A dan ini adalah hypotenuse. Okey, so jawapan A, jawapan untuk A ni dah boleh cari. Awak dah tahu A mesti mula dengan negatif. Negatif apa? Tangent. Tangent kita akan guna tuar. O per A. So negatif O. O adalah 7. A adalah 24. Okey, begitu juga untuk B. Untuk B, awak akan lihat yang mana dia bagi cos. Kalau cos dalam sukuan yang kedua, positif ke negatif? Positif. Okey, cos dalam sukuan yang kedua positif. Negatif. So negatif juga kat depan. Okey, so cos adalah cah. Maksudnya A per H. Mana A di sini? A adalah 24. Dan H adalah 25. Itu je jawapan dia. Senang je sebenarnya. Cuma okey, video ni cikgu akan share. Awak cuba buat nombor 3 dengan nombor 4. Lepas tu WhatsApp jawapan dekat cikgu boleh? WhatsApp jawapan nombor 3. Nombor 3 je lah cikgu nak. Awak jawab dua-dua. Jawab nombor 3 dengan nombor 4. Tapi cikgu nak jawapan nombor 3 WhatsApp pada cikgu hari ini. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Sebab dah 9.31 cikgu percaya awak pun ada kelas lain. Kelas kita sampai ini saja. Ada apa-apa nak tanya boleh WhatsApp cikgu. Okey, Assalamualaikum semua.